Assalamualaikum and hi semua. So we are going to continue our discussion in simple harmonic motion. So I will continue with another 3 learning outcome. Okay, the first one, we are going to identify and sketch graph of displacement time where you need to apply the equation of x equals to a sine omega t. Number 2, use velocity v equals to dx per dt and acceleration a equals to dv per dt. And number 3, solve problem related to SHM. Let's start with the first learning outcome where you need to identify and sketch graph of displacement against time where you need to apply the equation of x equals to a sine omega t. Equation of displacement as a function of time in SHM is given by x equals to the a sine in the bracket of omega t plus phi. From the equation given, you need to know that x here is referred to the displacement from equilibrium position. A is noted as the amplitude, where the amplitude is a maximum displacement. And we are going to use the function of a sine as a equation. Inside the bracket, we have the phase. So the first one, we have the omega. So omega is referred to the angular frequency or angular velocity. And we have the t refer to the time. And phi here is an initial phase angle. Or you also can declare it as a phase constant. Okay, the SI unit of displacement, okay, where we noted it as x, it must be in meter. Or others unit, maybe you are going to get in centimeter or in millimeter. So it depends on the given question. Okay, what is the phase? Okay, the phase that you have inside the bracket here, which is omega t plus phi. Okay, it is a time varying quantity. And the unit for the phase is in radian. Let's move to the concept of initial phase angle or phase constant, which is phi. Initial phase angle, it is indicate the starting point in SHM, where the time t equals to the 0. Okay, if the initial phase angle phi equals to 0, so you are going to get the equation for the displacement x equals to the a sine bracket of omega t plus 0. Therefore, you will get x equals to the a sine omega t, where the starting point of SHM is at the equilibrium position O. Okay, to make it clear, let me explain to you. Okay, just now, we have the equation, general equation for the displacement in the function of time given as x equals to the a sine in the bracket of omega t plus phi. Okay, again, the phi here is referred to the initial phase angle.
So this is the initial phase angle. Okay, now you need to put the condition. Okay, now the condition here, okay, when you have the time t equals to the 0, okay, the x will equals to the 0. Okay, means that if you have the simple pendulum, okay, here is the simple pendulum, okay, where the pendulum bob is at the equilibrium position. Okay, means that our x, displacement x equals to the 0. So you need to take at this position, okay, the time here is t equals to the 0. Okay, for this condition, you are going to find out what is the value of the initial phase angle. Okay, now to calculate or to get the initial phase angle, okay, you just need to apply the general equation for the displacement, where we have the x equals to the a sine in the bracket of omega t plus phi. Okay, now we are going to substitute. Okay, t equal to the 0 and x equal to the 0 into the equation. Okay, into this equation. Okay, now we substitute that our x here equals to the 0 and our t is also equals to the 0 into the equation. Okay, after that, okay, the value of 0 here, you can divide it with the A. Okay, A here is the amplitude. Okay, so given A in a generally as a A. So it can be any number of the A. Okay, so when you divide with a 0 over A, you are going to get 0. So from the equation here, actually, the first step, okay, here actually you akan dapat kosong. Okay, kosong lah. So, kosong kat sini akan sama dengan sin phi. Okey, kamu ambil kalkulator, kamu tekan shift sin phi. Okey. Shift sin 0 Shift sin 0 here will equals to the phi. Therefore, you are going to get the phi equals to the 0. Means that phi equal to 0 here is referred to the 0 radian. Okay, after you get the phi is 0, you need to substitute again into the equation of the x equals to the A sine bracket of omega t plus phi. And just now, from the calculation, you already get the value of phi here is referred to the 0. Therefore, when you have the condition of the pendulum at t0 x0, you will get the final equation for the displacement will become x equals to the A sine omega t. From the derivation just now, you are going to get the equation of displacement as a function of time in SHM is x equals to the A sine bracket of omega t. Okay, where x here is a displacement from equilibrium position, A is the amplitude. Okay, in the bracket you have the omega t. This will refer to the phase, and you get that initial phase angle for these cases is equals to the 0. So finally, in the bracket here, you only have omega t as a phase. Omega still the angular frequency.
and the small t here is refer to the time. Okay, by using the equation of the x equals to the a sin omega t, we are going to sketch a xt graph. So the xt graph for the given equation, you will get that the graph here is a sinusoidal graph. Okey, kamu akan dapat satu graph sinusoidal lah. So untuk graf x lawan t, okey, paksi y akan mewakili x. Okey, mewakili displacement lah. So macam biasalah ni ya. X mesti dalam meter. Guna SI unit ya. Dan paksi x kita ni masa t dan unitnya mesti dalam second. Pastikan bila kamu melakarkan graf, sila letak label ya berserta dengan unitnya lah bagi setiap paksi x dan paksi y. Okey, memandangkan kita mempunyai function sin ataupun persamaannya merujuk kepada function sin, so kita dah tahulah kita akan dapat satu graf sinusoidal dan dia mesti menggunakan function sin. So kalau function sin, kamu akan dapat tadi ya, bila t kosong, x sama dengan kosong, bermaksud graf kita akan mula di origin. Okey, maksudnya partikel ni akan duduk di origin lah, iaitu bila t kosong, x-nya sama dengan kosong. Kita akan lakarkanlah graf ni ya. So, kamu akan dapat grafnya akan jadi graf sinusoidal berfungsi sin ataupun functionnya adalah sin. So, saya lukis sekarang ni ya, inilah graf sin ya. This is the graph of sin. Okey, kita akan draw lah untuk one cycle. Okey, dekat paksi y ya, for the displacement, kita akan labelkan, okey, ini adalah maximum displacement ataupun amplitude lah. Ini positive part ya. Yang bawah ni pula adalah maximum displacement juga, tapi untuk negative part. So, kamu ada negative A lah. Ini untuk paksi y ataupun mewakili displacement tadilah. Okey, so untuk paksi x, okey, ini kan masa. Bila masa, bermaksud nilai masa ni kita boleh anggarkan untuk satu tempoh lah ataupun satu kitaran. Kalau bandul ni buat ayunan lengkap, okey, untuk satu tempoh, bermaksud kita akan dapat hujung ni akan jadi period. Ni T besar ya. Okey, kamu allocate lah kat sini ya. Kalau ni T besar untuk one complete cycle. Kalau half cycle, half cycle kamu akan dapat T per 2 lah. Ni T per 2. Okey, kalau suku kitaran, kamu akan dapat T per 4. Okey, kalau 3 per 4 kitaran, kamu akan dapat 3T per 4. Okey, kamu akan labelkan nantilah kalau ada nilai diberikan dalam soalan, kamu kena sketch graph. So, kamu kenalah label nilai-nilai ini dalam graf kamu. Okey, so inilah graf yang merujuk kepada x sama dengan A sin dalam bracket omega t. Okey, inilah grafnya. Let's continue with the next example. So now we have the condition which is t equals to 0 second and x equals to positive a. Okay, by using this condition, okay, you can refer to the figure here where we have the system of a simple pendulum. Okay, untuk kes ni sekarang, saya akan pakai bila t adalah bersamaan dengan kosong, bandul ini akan berada pada maximum displacement. Okey, maksud kat sini x-nya kita akan ambil sama dengan positif A. Okey, untuk kedudukan ini
kita kena carilah berapa initial phase angle. Okey, kena kira lah ya, berapa initial phase angle-nya. Sebab bukan semua kes kamu akan dapat initial phase angle-nya adalah kosong. Okey, now kita refer balik pada persamaan untuk displacement tadi. Kamu ada X sama dengan A sin bracket of omega T plus phi. Okey, kita akan masukkanlah syaratnya tadi adalah bila T kosong. Okey, so T ni masukkanlah kosong. Okey, dan X-nya kita akan masukkan A. Okey, ke dalam persamaan tadi. Okey, kamu akan dapat A sama dengan A sin bracket of, asal ada omega kan, tapi omega kamu dah dapatkan dengan kosong. Kamu akan dapat kosonglah dekat sini. Okey, belakang ni masih ada lagi phi ataupun dia punya initial phase angle. Okey, equation ni kalau kita permudahkan, kamu akan dapat A sama dengan A sin. Okey, yang ni kan bracket kurungan kena darab masuk lah. Tapi yang ni dah kosong. So kamu akan dapat sin ni akan tinggal sin phi sahajalah. Okey, so nilai ni kita akan jadikan dia sebagai yang sebelah kiri kamu akan bahagikan ya. So A yang sedia ada ni bahagikan dengan A. Okey. Maksudnya yang A dekat sini pindahlah sebelah sini pindahkan, kamu akan dapat bahagilah. Okey, sebelah kanan akan tinggal sin phi. Okey, A per A ni kita akan dapat sama dengan berapa? Sama dengan 1. Okey, so 1 akan jadi sama dengan sin phi. Okey, kita nak kira phi Okey, phi ni kamu akan dapat shift sin phi. Okey, shift sin phi lah. Okey, kamu tekan kalkulator. Tekan kalkulator, kamu akan dapat phi ni berapa? Tekan kalkulator, kita akan dapat sin negatif 1 ni ataupun shift sin 1 ni, kamu akan dapat bersamaan dengan 90 darjah. Ini dalam degree ya. Okey, kamu akan dapat dalam 90 darjah. Okey, dalam phi ni sebenarnya kita boleh terjemahkan dia dalam bentuk radian, dalam unit radian. So 90 degree ni sebenarnya dia bersamaan dengan berapa ni? Dalam radian. Kita akan dapat pi per 2. Kan? Sebab apa? Pi ni kan dah 180 darjah. Kalau bagi 2, kamu akan dapat sama dengan 90 darjah. Okey? So means that nilai pi per 2 ni setara lah dengan nilai 90 darjah. Okey, ni setara ni Tapi untuk phi ni kita kena guna dalam unit radian. Okey, kita pun keluarkanlah dekat sini. Kamu dapatlah ni sekarang. Yang mana phi kita adalah pi per 2 radian. Okey, seterusnya kita akan gantikan masuk. Okey, ganti masuk. Okey, ke dalam persamaan umum tadi ya. Yang mana kita ada equation yang asal adalah X sama dengan A sin bracket omega T tambah dengan phi. Okey, tadi kamu dah kira kan dapat phi berapa? Kamu dapat phi-nya adalah pi per 2 radian. Kita gantikan nilai phi ni ke dalam equation. Okey, so kamu akan dapat equation ni akan jadi X sama dengan A sin. Okey, bracket omega T. Kita akan dapat belakang ni akan jadi tambah pi per 2. Okey, yang ni kamu akan dapat positif ni ya.
Sebab kamu akan dapat tadi 90 darjah kan. So nanti degree that value mewakili nilai positif lah. So kat sini kan nilai pi kamu, pi per 2 ni adalah positif pi per 2 ya. That's why dekat equation ni kita kena tambah ya. Pi per 2. Okey, dapatlah equation seperti yang tertera kat sini lah. Okey, yang sama je Okey, sebenarnya equation yang kamu ada ni kan mathematically lah ya. Okey, dia setara dengan graf cos. So kamu akan dapat equation ini juga kita boleh tulis sebagai x equals to the a cos omega t. Okay, means that nilai yang kamu ada kat belakang ni sin dalam bracket omega t tambah pi per 2 ni dia setara dengan cos omega t ya, yang belakang ni. So inilah final equation. Yang ni untuk keadaan ataupun syarat tadi bila t kita sama dengan kosong, yang mana x kita sama dengan positif a. Okey, daripada equation kita dapat tadi ni, daripada equation ni, kita akan melakarkan satu graf. Okey, just guna je graf ataupun just guna je equation cos ni. Okey, kamu just lakarkan satu graf. Okey, dan graf kita masih lagi graf x melawan t ya. Okey, so paksi x ni kamu akan dapat itu adalah displacement lah. Ni kena letak ni ya, displacement mesti dalam unit apa? Meter. Okey, kemudian T, ni paksi X, mesti dalam unit apa? Saat. Okey, untuk graf cos, kita akan dapat dia mesti bermula di amplitude. Kan? Sebab apa? Tadi kan kamu letak syarat bila T kosong, X sama dengan positif A. Bermaksud bandul ni bandul ni, dia kena mula dekat amplitude lah. So maksudnya bandul ni sebenarnya dia punya kedudukan berada dekat sini. Ni bandul kita dekat sini. Okey. So yang kamu akan dapat kat sini, bawah ni, inilah T kosong. Inilah T kosong tadi. Bila T kosong, kita akan dapat, ni T Bila T kosong, kamu akan dapat bandul ni akan berada pada amplitude. Okey, so untuk graf jangan risau sebab ideanya kat sini adalah graf untuk SHM ni kita akan dapat graf sinusoidal. Okey, so daripada graf kita ni kan yang kamu dapat dekat amplitude ni, kamu just sketchkan satu graf sinusoidal. Okey, lakarkan saja. Lakar bukan lukis. Okey, ni kita lukis untuk one cycle lah, untuk satu kitaran lengkap. Okey, so kamu akan dapat dekat paksi Y kita ni mewakili displacement tadi. Labelkanlah. Ini adalah amplitude A. Okey, yang bawah ni akan jadi negatif A lah. Okey, dekat paksi X pula yang mewakili masa Okey, untuk one complete cycle macam biasalah. So graf ni kamu kena bahagikan kepada 4 bahagian. So ini bahagian pertama lah, T per 4. Bahagian kedua, T per 2. Bahagian ketiga, 3 per 4T. Dan bahagian yang terakhir, T ya. Yang ni untuk one complete cycle. Okey. So, untuk graf ni sebenarnya, bila bandul kita ni berayun, kita mula T kosong, X sama dengan positif A kan. So, bandul kamu ni akan berada dekat sini. Okey, nanti bandul ni akan berayun dia akan swing. Akan swing, dia akan pergi pula dekat titik keseimbangan sini. So masa sini kita akan dapat T dekat sini bukan kosong lagi tau. T dekat sini akan jadi T per 4 ataupun 1 per 4 daripada tempoh. Okey, so dekat graf kan, bila T per 4 kita akan dapat patutnya bandul ni akan balik dekat titik keseimbangan. Sini Okey, teruskan lagi. Nanti bandul ni akan swing lah pergi ke kiri. Okey, dekat kiri ni kita akan dapat masa dia akan jadi T sama dengan T per 2. Okey, yang ni dah separuh kitaran
So, kita akan dapat X dekat sini akan jadi sama dengan negatif A. Okey, negatif A. Cuba cek kat graf. Betul tak ni? Bila T per 2, yes. Kita akan dapat bandul tu akan berada dekat negatif A. Okey, yang ni lengkap. Bukan lengkap ya. Ini baru setengah kitaran. Okey, baru half. Okey, sambung lagi. Apa berlaku seterusnya? Bandul ni akan patah balik. Dia akan patah balik. Okey, bila patah balik, okey, dia akan pergi dulu dekat mana? Dia akan pergi dulu dekat sini ya. Dia akan balik semula kepada titik keseimbangan. Okey, sekarang kat sini masa dia dah jadi berapa ni? T sama dengan 3/4 daripada tempoh ataupun period. So means that masa ni bandul kita berada pada kedudukan keseimbangan. X-nya kosong. Cek dekat graf, betul ke? Betul, dekat sini 3/4 T. Bandul berada pada titik keseimbangan, iaitu kosong lah. Okay, and finally, bandul ni akan pergi balik ke sebelah kanan. Kanan ya. So, kamu akan dapat sebelah kanan ni, T kita sekarang akan sama dengan tempoh lah. Period T. Yang mana X ni akan jadi balik sama dengan positif A. Cuba kamu refer dekat graf. Kamu akan dapat bila dekat masa tempoh, okey, bandul ni akan berada pada maximum displacement ataupun dekat positive amplitude. Okey kelas, saya patah balik ya kepada slide yang sebelum tadi. Okey, kita nak kaitkan balik. Okey, dengan syaratnya adalah yang ni untuk kes T kosong T kosong iaitu X sama dengan kosong lah. Ni yang kamu dapat tadi, initial phase angle dia sama dengan kosong. Okey, saya nak kaitkannya graf ni dengan bandul ya. Okey, terlupa nak kaitkan tadi. So, ini adalah bandul kita. So, sekarang ni bandul ni saya akan letak dia di titik keseimbangan lah. Kenapa? Sebab saya nak dia mula dengan bila T kosong, X-nya adalah sama dengan kosong. Okey, dekat graf kita akan dapat bandul ni sedang berada di sini ya. Inilah kedudukan yang mana T kosong, X-nya adalah kosong. So, nanti bandul ni kita akan ayunkan dia. Swing Okey, kita akan swing ke kanan terlebih dahulu ya. Ni dah swing ke kanan. So, nanti masa di sini kita akan dapat T-nya dah menjadi berapa? Dah menjadi T/4. Okey, dan masa ni juga kamu akan dapat X. Okey, X-nya adalah bersamaan dengan A, amplitude. Okey, positif A lah. So, dekat graf, kita akan dapat sekarang ni bandul ni dah berada dekat maximum displacement, iaitu A lah, amplitude. Okey, teruskan, sambung lagi. Nanti bandul ni akan balik semula Dia dah swing kan ni. Dia swing ke kanan. Nanti dia akan patah balik, pergi ke titik keseimbangan lah. Okey, so sekarang ni dah balik semula ke titik keseimbangan. Okey, pada masa ni kita akan dapat T-nya dah menjadi berapa ni? T/2 dah separuh tempoh ni half of the period lah. So, X ni kita akan dapat sama dengan kosong. Okey, tengok dekat graf, kat mana location dia. Dapat ke T/2 kat kosong? Ya, kita akan dapat dekat graf ni, bila masa kita T/2, bandul ni akan berada di sini. Okey, so ingat balik semula ya, kita akan ambil keadaan sebenarnya si bandul ni adalah a body ataupun a particle. So, particle ni yang sedang berayun ataupun vibrate ataupun oscillate. Okey? Okey, teruskan lagi. Bandul nanti akan bergerak semula ke kiri dia akan swing pula ke kiri. Kamu akan dapat nanti bandul ni akan berada di sini. Okey, untuk this condition kamu akan dapat masanya dah menjadi 3/4 daripada tempoh.
Okey, yang mana X-nya adalah sama dengan negatif A. Cek dekat gambar rajah ataupun graf ni. Betul ke? Ya, kita akan dapat bila masa 3/4 bandul ni berada pada negatif A. Okey. Nanti bandul ni akan patah balik pergi ke titik keseimbangan. Patahlah balik sini. So, kamu akan dapat dekat sini masa kita dah menjadi T besar period ya. So, dah cukup lah satu kitaran lengkap. Yang mana X-nya adalah sama dengan kosong. Refer dekat graf. Bila complete cycle, bila T kita sama dengan tempoh, bandul ni akan balik semula ke titik keseimbangan. Okay class, now we have come to the last example. Okay, given that the condition of the pendulum when t equals to 0 second, given that x equals to the negative a. Okey, untuk contoh ini, okey, bandul ni kita akan ambil syaratnya adalah sebagai okey, dekat kedudukan sekarang ni ya. Okey, bila T kita kosong, kita akan ambil bandul ni berada dekat negatif A. Negatif A sebelah kiri lah. Okey, kita ada equation asal tadi iaitu X sama dengan A sin bracket omega T plus V. Kita akan ganti masuk X negatif A dan T ni gantikan dengan kosong lah ya. Okey, kamu akan dapat omega kali dengan kosong akan dapat kosong lah dekat equation ni. Okey, now we can write the equation as negative A equals to the A. Okay, dalam bracket ni kan ada kosong tambah dengan V kan. Kosong-kosong lah. So, kita akan dapat nanti sin ni akan jadi sin V. Okey, permudahkan. Kita pindahkan A ya. A yang sebelah kanan ni pindah ke sebelah kiri. Kamu akan dapat negatif A per A lah. So, ini akan sama dengan sin V. Sin V Okey, kita nak cari V lah sekarang. So, kita kira lah ni berapa V. So, V ni kita akan dapat. Sebelum tu ya. Kita akan dapat dulu sebelah kiri. Negatif A per A. Kamu akan dapat negatif 1. Okey, dapat negatif 1 lah kat sini Dapat negatif 1. Dan ini sama dengan sin V. Okey, kamu cari V. So, nanti ambil kalkulator kan, kamu tekanlah shift sin negatif 1. Kamu akan dapat, dalam kalkulator kamu akan dapat negatif 90 darjah. Okey, you akan dapat negatif 90 darjah. Okey, ni sudut ni dalam degree So, in degree ni kita convert lah kepada radian. Kalau 90 degree, kita akan dapat pi per 2. Bermaksud initial phase angle ni kamu akan dapat negatif, masih ada negatif ya. Letak negatif kat depan. Kamu akan dapat pi per 2. So, pi per 2 ni dia setara lah dengan 90 darjah. Kan? Sebab pi kan 180 darjah. Bila bagi 2, dapatlah 90. Okey, setara kat sini ya. Okey, kita declare lah kat sini. Daripada calculation tadi, kamu akan dapatlah initial phase angle-nya akan jadi tolak pi per 2 radian. Okey, so next. Kita akan ganti masuk persamaan ataupun nilai V negatif pi per 2 ni dalam equation yang asal. Okey, mana yang asal tu? Ni kan yang kamu ada X sama dengan A sin bracket omega T plus V. Ni yang asal tadi kan. Tadi kamu dah kira V. Dapat V berapa? Kamu dapat V tolak pi per 2 radian. Okey, yang ni kita ganti je masuk V ya. Yang lain tu kekalkan. Okey, tulis balik semula. Kamu ada X sama dengan A sin bracket omega T
V tadi tolak kan? Letak tolak kat sini. So, tolaklah pi per 2. Okey? Dalam bracket ni kan kamu akan dapat unitnya dalam radian ya. Ni dalam bracket ni. Dia mesti dalam unit radian kat sini in radian. Okay, so means that equation yang last ni kita akan dapat seperti dalam slide saya ni ya. Yang ini. Kamu akan dapat yang inilah sebenarnya. This equation. Yang ni samalah dengan apa yang saya dah terbitkan tadi ya. Yang ini ya. Samalah ni. Okay, sebenarnya equation A sin bracket omega T tolak pi per 2 ni dia setara. Dengan apa? Setara dengan X equals to the negative A cos bracket of omega T. Okay, so nak senang, kita akan tengok je lah graf cos. Graf cos, kalau cos kan, dia kena mula dengan nilai maksimum. So, untuk maksimum kita ni, kita akan merujuk kepada nilai apa? Nilai amplitude. Okay, so yang ni saya padam ya. Okey, now nak tengok kepada graf lah ya. Nak tengok kepada graf. Okey, hari kita akan plot graf X melawan T jugalah. Okey, ni graf ni ya. Okey, ni graf ni lah. So, macam biasa, X ni letaklah unit meter. Pakailah SI unit ya. Masa, second. Okey, so sekarang ni graf cos ni kita akan mula dengan nilai amplitude ya, negatif A lah ataupun dengan nilai maksimumnya. Okey, kena mula dekat negatif A. So graf cos ni actually adalah sama dengan masih lagi graf sinusoidal ya. Okey, cuma kita mula dekat amplitude. Maksudnya kan bila T kita kosong tadi, X sama dengan negatif A. Okey, bermaksud bila T kosong, ni T kosong kan? Bandul ni akan duduk dekat negatif A. Sini ya. So, nanti grafnya, kamu akan sketch dia sebagai sinusoidal graph. Ikut je ni. Lakarkan saja graf sinusoidal ni ya. Kamu buat je untuk one cycle. Okey, for one cycle lah. Untuk satu kitaran lengkap lah. Okey. Alright, so kamu akan dapat inilah bentuk graf ni kan, macam bukit ni ya. Okey, seterusnya nak kaitkan dengan bandul tadi. Okey, bila kita mula dekat sini, maksudnya bandul ni akan swing balik semula ke titik keseimbangan kan. Dia akan swing pergi sini lah ya. So nanti bandul ni akan duduk kat sini. Ni bandul kita sekarang dah swing ni. So dekat sini kan, kita akan dapat masa dia sekarang adalah T per 4. Yang mana X kita sama dengan kosong. Kamu refer dekat graf. Bila T per 4, kamu akan dapat bandul ni berada dekat equilibrium position. Okey, teruskan lagi. Bandul ni akan swing ke sebelah kanan. Ataupun oscillate ataupun vibrate lah ya ke sebelah kanan. Kamu akan dapat dekat sini masanya dah menjadi T per 2. Okey, ini dah separuh Kamu akan dapat ketika ni X kita adalah positif A. Cek dekat gambar rajah ataupun graf. Kamu akan dapat bila T per 2 sini bandul kita akan berada pada positif amplitude. Betul lah tu kan? Okey, yang ni baru half cycle. Okey, teruskan lagi. Sekarang ni bandul ni kat kanan kan? Dia pun swing lah balik. Pergi ke equilibrium position. Sini So, masa ni T kita akan jadi 3 per 4 T. Okey. Dan you punya X ni akan jadi sama dengan kosong. Dia akan pergi balik dekat titik keseimbangan. Kita cek balik kat graf ya. Cek dekat graf, betul ke? 3 per 4 T. Betul lah. Kita akan dapat dekat equilibrium position. Okey. Nanti dia akan teruskan lagi lah ya. Dia punya ayunan
pergilah sebelah kiri pula. Dekat sebelah kiri ni, kamu akan dapat masanya ni akan jadi T sama dengan tempoh, yang mana X kita sama dengan negatif A. Tengok pada graf, dekat tempoh T, mana bandu kita? Oh, dekat negatif A. Okey, inilah ceritanya untuk satu ayunan lengkap. Dan sebenarnya bandu ni bukanlah akan buat hanya satu ayunan lengkap. Mungkin dia akan buat lebih daripada satu ayunan lengkap. Cuma untuk graf ni saya hanya terangkan untuk satu ayunan lengkap. Faham Okey. Kalau katalah kamu dapat ayunan ni lebih kan daripada satu ayunan lengkap. Okey, more than one complete cycle. So apa berlaku dengan graf ni? Kita sambunglah graf ni. Ni panjangkan lagi ke kanan. So graf kamu ni kan, ni kan one cycle. Kata dia buat 2 cycle. Kalau 2 cycle kan kamu sambung kat sini. Ikut je ni lukis sinusoidal ni. Okey. So kat sini kamu akan dapat masa dekat sini dah akan jadi 2T lah. Okey, sini akan jadi 2T. Yang ni nanti separuh lagi lah ya. Ni kamu nanti kamu kira lah sini berapa kat sini. Okey, ni untuk 2 ayunan lengkap. Baiklah kelas, kita akan berhenti di sini dulu ya. Okey, jumpa lagi nanti.